Oke, salam sejahtera kepada semua pelajar. Oke, saya harap pelajar berada dalam keadaan sehat, selamat, stay safe dan stay home. Oke, untuk kelas kita hari ini, cikgu sebelum itu cikgu nak tayangkan satu gambar. Itu gambar ini berkaitan dengan kelas kita pada hari ini. Oke, gambar ini adalah berkaitan dengan topik ataupun subtopik yang bakal kita pelajari. Oke, kalau pelajar dapat lihat pada sebelah kiri yaitu nama orang. Oke, nama orang ni seperti yang kita tahu, nama orang adalah pelbagai. Contohnya sini nama lelaki atau nama lelaki adalah seperti Oliver, William. Nama perempuan iaitu Charlotte, Olivia. Manakala pada sebelah kanan ini adalah formula ataupun cara untuk mengira bagi pi, iaitu pi ni adalah salah satu daripada formula dalam matematik. Okey, daripada gambar ini kita dapat tahu iaitu nama orang adalah sentiasa berubah-ubah. Yang ini merujuk kepada formula ubah, manakala bagi operator ataupun formula matematik ni ia adalah mempunyai satu nilai yang tetap. Contohnya nilai pi ni dia adalah seperti 22.22 atau sama dengan 3.142857. Okay, nilai pi ini digunakan bagi subjek matematik di seluruh dunia. Okey, untuk itu kelas kita hari ini adalah berkaitan dengan pemboleh ubah dan pemalar. Kita pergi kepada bahagian nota. Okey, hari ini kita akan sambung kelas kita iaitu berkaitan dengan kod arahan iaitu bagi subtopik. Okey, subtopik 3.1.2 itu perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar dalam segmen kod. Okey, seperti yang cikgu terangkan tadi. Okey, pemboleh ubah ini merupakan storan ingatan komputer yang digunakan oleh atur cara. Dan yang kedua adalah pemboleh ubah ini mewakili sesuatu data yang digunakan secara berulang oleh atur cara yang dibangunkan. Iaitu sekiranya pengguna memasukkan data bagi jenis yang sama, ia akan digunakan secara berulang kali. Dan yang ketiga adalah diberi satu label pengecaman yang sesuai disertakan dengan nilai. Sebagai contohnya adalah yang tadi iaitu nama. Nama ini terdiri dari berbagai jenis orang, terdiri daripada banyak jenis nama, iaitu dia diberi apa? Diberi satu label. Kalau nama, dia akan beri label nama. Seterusnya, label adalah bersesuaian bagi memudahkan pengecaman. Sebagai contoh pemboleh ubah nama, okay, nama orang contohnya adalah Daniel. Nanti kita akan pergi secara lanjut. Okay, seterusnya adalah dalam pengaturcaraan Python ini, bagi topik ini, pemboleh ubah bagi nama kita tulis dalam iaitu pengisytiharan berlaku secara automatik apabila anda menetapkan nilai kepada pengecaman, iaitu pengecaman bagi nama Daniel tadi, sesuatu pemboleh ubah. Tanda sama dengan digunakan untuk menetapkan nilai kepada pemboleh ubah. Contohnya nama sama dengan str. Str ni string, jenis data yang kita gunakan seperti yang kita belajar pada minggu lepas. Okay, string ataupun nama, pemboleh ubah nama, str, string dan nilai bagi nama tersebut diberikan adalah Daniel. Nilai ini disimpan oleh pemboleh ubah bagi memudahkan pengaturcaraan mencari balik nilai tersebut. Okey, sebelum itu dalam pada kita menetapkan ataupun mengisytiharkan pemboleh ubah, kita kena tahulah syarat-syarat yang perlu ada. Okey, nama bagi pemboleh ubah hanya boleh mengandungi aksara iaitu daripada A sehingga Z dengan dan nilai digit 0 hingga 9. Seterusnya, nama pemboleh ubah harus menggambarkan nilai yang dipegang
oleh pemboleh ubah tersebut supaya kod-kod cara dibangunkan dapat dipahami. Contohnya kalau nama, kita letak nama orang. Contohnya kalau warna, kita letaklah jenis-jenis warna-warna yang ada. Syarat yang seterusnya adalah nama bagi pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor. Okey, untuk nama pemboleh ubah ini tidak boleh dimulakan dengan nombor. Dan yang terakhir adalah nama bagi pemboleh ubah tidak boleh ada ruang kosong. Maksudnya nama bagi pemboleh ubah ini tidak boleh ada ruang kosong. Ruang kosong ini kita boleh gantikan dengan simbol, iaitu simbol yang tertentu. Okey, seterusnya adalah contoh pengaturcaraan ataupun penulisan atur cara pemboleh ubah dalam perisian Python. Okey, kita akan cuba menghasilkan pemboleh ubah bagi nama ini dalam pengaturcaraan Python. Okey, kita akan cuba hasilkan. Okey, contohnya sekarang ni kita akan hasilkan pemboleh ubah bagi nama dalam pengaturcaraan Python. Contohnya kita letakkan pemboleh ubah iaitu nama simbol sama dengan. Okey, nama yang kita tetapkan contoh tadi adalah Daniel. Lepas tu kita perlu print nama ni untuk memaparkan output. Okey, dia akan print nama saya Daniel. Ini adalah contoh bagi cara untuk membangunkan pemboleh ubah bagi operator ataupun pemboleh ubah bagi nama. Okey, ini adalah pemboleh ubah dengan pengecaman iaitu nama diberi nilai Daniel. Nama tadi kita beri nilai Daniel. Jadi semasa dia print nama saya, dia akan keluar nama Daniel. Nama saya Daniel. Seterusnya adalah pemalar, iaitu pemalar ni digunakan untuk menyimpan sesuatu nilai dan nilai ini disimpan dalam ingatan komputer. Yang kedua, nilai pemalar ini tidak boleh berubah semasa melaksanakan atau cara. Biasanya pemalar ini adalah melibatkan pengiraan matematik seperti yang saya tunjukkan pada awal tadi. Contoh nilai pemalar yang senang terlihat iaitu pi. Pi tadi ada nilai dia yang tertentu. Nilai-nilai pi ini adalah digunakan untuk pengiraan matematik, iaitu mengira jari dan lilitan bagi sesuatu bulatan. Semua nilainya adalah sama. Okey, dalam pengaturcaraan bagi pemalar, berikut adalah contoh bagi penggunaan pemalar, iaitu untuk mengira luas buatan, iaitu kita menggunakan pi. Yang ini kita akan cuba bangunkan. Python. Kita akan cuba bangunkan cara untuk mengira pemboleh ubah menggunakan bahasa pengaturcaraan, iaitu bagi pemalar.
Oke, bagi pengaturcaraan untuk mengira luas pi ini, yang pertama kita masukkan nilai pi yaitu 3,142. Oke, bagi jejari 1 kita masukkan bersamaan dengan 3, jejari 2 yaitu bersamaan dengan 5. Untuk mengira luas bulatan 1 pi darab, ini adalah simbol darab, jejari 1 darab jejari 2. Dan bagi mengira luas bulatan bagi 2 yaitu pi darab dengan jejari 2 darab jejari 2. Oke, untuk luas bagi bulatan 1 adalah 28,278, dan untuk mengira luas bagi bulatan 2 print. Oke, untuk luas bagi bulatan 2 adalah 78,5. Oke, ini adalah merupakan cara-cara untuk mengira ataupun cara-cara penggunaan pemala dalam mengira luas bulatan dalam pengaturcaraan Python. Oke, kita kembali semula kepada bahagian nota. Oke, ini merupakan jadual bagi perbezaan antara pemboleh ubah dan juga pemala. Oke, ciri-ciri dia adalah yang pertama perubahan nilai. Oke, bagi pemboleh ubah nilainya adalah sentiasa berubah-ubah. Sebagai contoh yang saya beritahu tadi adalah seperti warna, warna kan pelbagai. Lepas tu jenis-jenis kereta, kenderaan, nilainya pun berubah-ubah, dan juga nama orang dia pun berubah. Manakala bagi pemala ini adalah dia mempunyai nilai yang tetap dan tidak berubah. Yang ini misalnya adalah berkaitan dengan pengiraan ataupun formula matematik. Okey, ciri yang kedua adalah nilai yang perlu diingat. Pengaturcaraan program perlu mengingat label dan nilai yang digunakan. Itu adalah untuk bagi pemula ubah. Manakala untuk pemala pula adalah pengaturcaraan tidak perlu untuk mengingatkan label dan nilai yang digunakan. Okay, hal ini kerana nilai bagi pemala ini sudah pun ditetapkan. Okay, standard penggunaan nilai. Tiada nilai standard bagi pemula ubah, dan bagi pemala adalah nilai yang standard, iaitu nilai yang digunakan oleh semua ataupun dalam semua perkara ataupun dalam semua bidang, iaitu terutamanya berkaitan dengan nilai dalam matematik. Okey, seterusnya adalah amali komputer. Amali komputer ni cikgu akan cuba bangunkan menggunakan tunjuk cara, iaitu membangunkan amali komputer pada muka surat 93. Okay, kita akan cuba membangunkan amali komputer ini. Cikgu akan guide semua. Typekan segmen kod yang diberi. Yang pertama adalah bagi segmen kod yang pertama adalah kurungan 1 tambah 2 tambah 3 darab dengan 4, lepas tu tolak dengan 15 bahagi 3. Okey. Jawapannya adalah 19,0. Ini adalah salah satu cara untuk mengira nilai bagi pengiraan matematik. Dan yang kedua adalah 4
darab 2. Seterusnya adalah bagaimana cara kita untuk menggunakan simbol star, yaitu star ini merujuk kepada darab, simbol darab, tetapi pada bahagian ini ia digunakan sebagai kuasa 2. Kita tengok hasilnya. Okey. Kuasa 2 bagi 4 adalah 16. Ya, ini untuk bahagian ini adalah berkaitan dengan jenis data untuk nombor. Seterusnya, yang ketiga adalah 7 bahagi dengan 6. Ini sama dengan 7 bahagi dengan 6. Pada bahagian ini pada bahagian ini nilai A diberi nilai float, iaitu A ini nanti jawapan dia akan ada perpuluhan ataupun nilai perpuluhan. Selepas itu kita cuba untuk print A ni, kita tengok output yang terhasil. Okey, nilai float ataupun nilai perpuluhan bagi 7 bahagi dengan 6 adalah sama dengan 1.16. Okey, selepas itu kita akan cuba bundarkan nilai A ini tadi. Okey, seperti yang kita telah belajar pada minggu lepas, itu round ini digunakan untuk membundarkan nilai bagi float, iaitu nilai peritik perpuluhan. Okey, dalam pengaturcaraan ini, okey, kita ingin bundarkan nilai bagi A ini kepada 2 titik perpuluhan yang terdekat. Okey, kalau kita tekan enter, kita tengok hasilnya. Okey, nilai bagi titik perpuluhan A adalah bersamaan dengan 1.17, iaitu ia telah dibundarkan menggunakan pemboleh ubah round. Okey, ini untuk jenis data untuk nombor. Seterusnya kita akan simpan file ni. Kita simpan sebagai nombor. Ini adalah pengaturcaraan yang kita telah bangunkan tadi, iaitu bagi jenis data untuk nombor. Okey, seterusnya adalah jenis data untuk teks. Okey, kita akan cuba bangunkan. Okey, kita akan cuba bangunkan jenis data bagi teks. Yang pertama adalah kita masukkan nama murid. Pelajar boleh rujuk pada buku teks, iaitu muka 163. Nama murid. Lepas tu str string Aminah.
Lepas itu nama umur murid. Umur ini kita akan menggunakan integer, yaitu umur inti 14, itu umur 14 tahun. Seterusnya, untuk memaparkan output, print nama murid ialah nomor 1. Pas itu. Dan umurnya adalah itu boleh ubah umur murid 1. Dan tahun. Tutup kurungan. Oke, kita akan enter, kita tengok output dia. Oke, nama murid adalah Aminah dan umurnya adalah 14 tahun. Ini merupakan contoh bagi jenis data teks. Oke, kita simpan. Oke, seterusnya adalah bagi untuk menyelesaikan masalah pengiraan luas. Oke, kita akan coba bangunkan untuk apa? Untuk perisian ini. Ataupun untuk pengaturcaraan ini. Pergi pada present Python. Kita ikut arahannya, kita pergi kepada new file. Oke, pada new file ini kita tetapkan nilai pi yaitu bersamaan dengan 3,142. Selepas itu kita masukkan di jari sama dengan float. Float ini adalah untuk nilai perpuluhan. Input masukkan ukuran jari bulatan dalam sentimeter. Tutup kurungan. Selepas itu luas, cara untuk mengira luas sama dengan pi darab jari darab jari. Oke, bagi untuk seterusnya adalah untuk print output. Oke, print luas bulatan ialah round ini untuk membenarkan pada titik perpuluhan, yaitu kita benarkan luas ini kepada 2 titik perpuluhan terdekat.
tutup kurangan. Oke, kita akan save file ini, save as. Kita rename-kan sebagai luas bulatan. Seterusnya kita akan run, kita coba run. Oke, seterusnya adalah saya ada sedikit typo. Kita save. Oke, masukkan ukuran jari bulatan dalam sentimeter. Contohnya kalau kita masukkan 12, oke, luas bulatan ialah 452,45 cm persegi. Oke, kita coba lagi. Kalau kita masukkan 3, luas bulatan adalah 28,28 cm persegi. Oke, ini merupakan contoh pengaturcaraan bagi membangunkan ataupun menyelesaikan permasalahan ataupun masalah pengiraan. Biasanya kita kembali kepada slide. Oke, ini adalah latihan pengukuhan. Oke, latihan pengukuhan ini adalah pelajar perlu siapkan sebelum waktu kelas tamat. Oke, kehadiran akan diambil sejurus saja pelajar menghantar latihan ini. Oke, untuk kelas teori, pada hari ini kita telah pun belajar mengenai yaitu pemboleh upah dan juga pemalar. Oke, untuk kelas pada hari ini juga dapat disimpulkan kita telah pun belajar mengenai pengaturcaraan, yaitu membangunkan aturcara yang melibatkan nombor. Yang kedua, aturcara melibatkan teks, dan yang terakhir adalah mengira masalah ataupun luas bulatan. Oke, setakat itu saja untuk kelas hari ini. Pelajar kalau kurang paham bolehlah bertanya sama ada kat group, WhatsApp ataupun DM secara personal. Cikgu akan bantu. Dan akhir kata daripada saya harapkan pelajar sentiasa berada dalam keadaan sehat. Stay safe, stay home. Sekian, terima kasih.